wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Nur Rashidah binti Abdul Rahman, Ketua Jabatan Sukan dan Kebudayaan Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang dihormati Encik Syahrul Azrai bin Kasim dan para pelajar serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berkumpul bersama-sama dalam menjayakan Majlis Ilmu Bela Diri Pendekatan Seni Silat Cekak Hanafi. Untuk pengetahuan semua, program ini di bawah anjuran Kursusku Kurikulum Silat Cekak Hanafi dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading, Sekolah Menengah Agama Parit Raja dan juga Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Sebelum memulakan majlis kita di pagi ini, diminta semua pelajar bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Bangsa Johor. Terlebih dahulu, saya Mas Zatimira binti Mas Wira Asta dan juga rakan saya Saudara Muhammad Ishak Faik bin Muhammad Razi selaku pengacara majlis anda pada hari ini. Awal bismillah menepek inai ditepek terasa nyaman, mari berdoa beramai-ramai supaya majlis di dalam aman. Dengan itu, majlis dengan hormat yang mempersilakan Saudara Abi Zarin Habibullah bin Aini untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami berhimpun hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit ataupun yang melimpah ruah. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis kami pada hari ini, iaitu Majlis Ilmu Bela Diri Pendekatan Seni Silat Cekak Hanafi. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas
dan ingin mengembangkan ilmu kami sebagai hamba yang Engkau redai, Ya Allah. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Bersempena dengan majlis kami pada hari ini, kami memohon taufik dan hidayah-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah pintu hati kami dan lapangkanlah dada kami dalam menimba ilmu untuk digunakan untuk agama, negara dan bangsa. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Abizarin Habibullah bin Aini atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan ini mempersilakan Muhammad Fatih bin Darmin selaku pengarah program Ilmu Bela Diri Pendekatan Seni Silat Cekak Hanafi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan majlis dengan ini. Mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Ketua Jabatan Sukan dan Kebudayaan Pusat Pengajian Umum dan Co-Kurikulum TS Dr. Nur Rashidah binti Abdul Rahman. Yang dihormati Encik Syahrul Azroy bin Kasim dan para pelajar serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul pada hari yang damai ini bagi menjalankan program ilmu bela diri pendekatan seni silat cekak Hanafi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Program ini tidak akan dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada mereka yang sudi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Hadirin yang saya hormati sekalian, tujuan program ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan kepada rakan pelajar mengenai ilmu silat cekak Hanafi, memelihara dan mempertahankan silat sebagai salah satu seni warisan bangsa Melayu di Malaysia, mewujudkan semangat bekerjasama antara pelajar UTHM dan para pelajar sekolah yang terlibat, mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa yang berbilang bangsa, agama, negeri dan negara melalui program ini. Ianya juga diharapkan dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat melalui program yang dijalankan. Akhir kata daripada saya, ingin saya mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang sudi hadir dan meluangkan masa untuk menghadiri program ini. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama dan keprihatinan semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Fatih bin Darmin atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa membuang masa, kita akan meneruskan majlis kita pada hari ini dengan menyaksikan beberapa video. Oleh itu, dijemput saudara Ahmad Daniel bin Muhammad Faisal yang mewakili EDK1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya Ahmad Daniel selaku wakil daripada LDK1. Baiklah, pada LDK1 ini kami akan menerangkan sebar sedikit mengenai sejarah silat dan persatuan silat cekak Hanafi daripada permulaan sehinggalah kini. Baiklah,
Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Saudara Fathi untuk menerangkan mengenai sejarah silat dan persatuan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini, slot yang pertama ini, saya akan memberi penerangan serba sedikit mengenai sejarah dan juga latar belakang. Baiklah, bercerita mengenai sejarah, pastinya kita mengingati bahawa sejarah merupakan subjek yang segelintir orang tidak menggemarinya. Kerana sejarah merupakan sebuah subjek yang mengingatkan kita tentang masa lalu, yang kadang-kadang setengah orang tidak ingin mengingatnya. Namun ingatlah, seorang ahli falsafah pernah mengatakan begini, siapa yang tidak memahami sejarah pasti akan mengulanginya lagi. Jadi sejarah diajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kejadian-kejadian masa lampau, kejadian-kejadian buruk yang terjadi pada masa lampau, yang mana pada masa akan datang dapat kita pergunakan kenangan tersebut untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit. Baiklah, pada hari ini saya tidak ingin bercerita tentang sejarah peperangan dan sebagainya, tetapi saya ingin menceritakan tentang sejarah persilatan silat cekak dan juga latar belakang persatuan silat cekak pusaka Hanafi. Mengenai sejarah persilatan silat cekak, guru yang paling awal diketahui adalah Panglima Ismail. Panglima Ismail merupakan panglima di negeri Kedah pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin yang memerintah dari tahun 1854 hingga 1879, yang mana kemudian Panglima Ismail telah menurunkan silat ini kepada Panglima Tok Rashid. Panglima Tok Rashid pula telah mengamanahkan silat cekak ini kepada Encik Yahya bin Said yang berasal dari Batu Kurau, Taiping sebagai pemegang amanah. Panglima Tok Rashid meninggalkan wasiat kepada Encik Yahya bin Said yang pada ketika itu berumur 20 tahun. Jika ada anak cucuku di Kedah hendak belajar silat ini, hendaklah kau pulangkan kembali. Silat ini telah terpendam selama 40 tahun sehinggalah Yang Mulia Ustaz Haji Hanafi bin Haji Ahmad yang berasal dari Kedah telah bertemu dengan Encik Yahya bin Said. Oleh kerana minatnya yang amat mendalam terhadap silat ini, Yang Mulia Ustaz Haji Hanafi bin Haji Ahmad telah mewarisi kembali seni pusaka bangsa ini daripada Encik Yahya Said. Setelah diserahkan kembali silat ini kepada Ustaz Hanafi bin Haji Ahmad, maka bermulalah era baru bagi silat ini. Ustaz Hanafi bin Haji Ahmad juga dikenali sebagai pemimpin agung silat cekak. Hal ini disebabkan beliau telah membawa banyak perubahan terhadap silat ini. Namun, semasa Allahyarham menghembuskan nafas terakhir beliau tidak menamakan sesiapa di kalangan penuntut silat cekak sebagai penggantinya. Disebabkan beliau tidak menamakan sesiapa di kalangan penuntut silat cekak sebagai penggantinya, maka pada masa itu telah diisytiharkan Encik Isa Hitam sebagai pemangku guru utama silat cekak. Hal ini berlaku setelah Encik Isa Hitam telah menemui keluarga beliau dan memberitahu bahawa almarhum Ustaz Hanafi telah memberi wasiat kepada beliau untuk menjadi pemangku guru utama sehingga anak beliau cukup umur untuk menjadi guru utama. Dan pada 19 Mei 1993, silat cekak ini telah pun dikembalikan semula kepada anak keempat Allahyarham Ustaz Hanafi, yaitu Muhammad Razi, dan diisytiharkan sebagai guru utama silat cekak pada 23 Mei 1993. Baiklah, sekarang kita beralih kepada latar belakang persatuan silat cekak pusaka Hanafi. Bagaimana persatuan ini boleh terbentuk? Mengenai latar belakang tentang persatuan ini, ianya bermula setelah Ustaz Hanafi berhijrah ke Kuala Lumpur dan membuka kelas silat cekak melalui Persatuan Bawean Putra. Pada tahun 71, beliau telah menggerakkan silat cekak ini menerusi persatuan pada tingkat kebangsaan yang telah diiktirafkan atas nama Persatuan Seni Silat Cekak Kedah Malaysia. Namun, persatuan ini kemudian ditukar kepada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM). Pada masa itu, PSSCM merupakan penggerak utama silat cekak. Di samping digerakkan melalui kelab
dan persatuan yang ditubuhkan di pusat-pusat pengajian tinggi. Pada 19 Mei 1993, Encik Isyak menyerahkan mandat perguruan silat cekak ini kepada Muhammad Razi bin Haji Hanafi yang merupakan anak keempat kepada Allahyarham Ustaz Haji Hanafi. Penyerahan mandat ini telah dilakukan secara 4 biji mata dan disokong oleh dokumen hitam putih yang ditandatangani sendiri dengan rela hati dan di dalam keadaan sedar oleh Encik Isyak dan Encik Muhammad Razi. Majlis pendukung yang mengisytiharkan Encik Isyak menjadi guru utama pada tahun 1986 telah dipanggil bersidang pada 21 Mei 1993 dan menimbang kes penyerahan mandat perguruan yang dibawa oleh ahli keluarga Ustaz Hanafi dan didapati benar dan dilakukan dengan sewajarnya tanpa unsur-unsur paksaan, dan mengisytiharkan Muhammad Razi bin Haji Hanafi sebagai guru utama silat cekak. Namun begitu, sebilangan besar pentadbir Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia ketika itu gagal untuk menjalankan tanggungjawab mereka untuk menerima Encik Muhammad Razi sebagai guru utama silat cekak. Mereka telah cuba menghalang Encik Muhammad Razi dari menjalankan fungsinya sebagai guru utama dengan menggunakan kedudukan masing-masing dalam persatuan. Akhirnya, pada 5 Ogos 1994, Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia telah ditubuhkan. Persatuan ini telah mengiktiraf Encik Muhammad Razi bin Haji Hanafi menjadi guru utama dan menjadikan persatuan ini sebagai jentera utama pergerakan silat cekak. Sejak itu, silat cekak telah dikenali sebagai seni silat cekak Ustaz Hanafi. Seni silat cekak Ustaz Hanafi merupakan silat cekak yang benar-benar diamalkan oleh Allahyarham Ustaz Hanafi. Namun, persatuan ini terdapat beberapa masalah dalaman, seperti pergelutan kepemimpinan. Ianya bermula apabila Tuan Guru Haji Muhammad Razi telah dituduh melakukan salah laku dan pecah amanah. Majlis Muafakat Tertinggi MMT pada tahun 2006 telah melantik Marwi bin Latif selaku guru utama. Marwi bin Latif sebelum itu merupakan ahli MMT dan ahli lembaga pelajaran dan tata tertib persatuan. Perkara ini dipertikai oleh penyokong Tuan Guru Haji Muhammad Razi yang menegaskan salah laku berkenaan masih belum dibuktikan sejauh mana kebenarannya. Selain itu, perkara ini telah melanggar tradisi penyerahan mandat guru dan merosakkan salah sila perguruan silat cekak. Pada tahun 2006 juga, Majlis Mesyuarat Kebangsaan MMK yang dipilih oleh perwakilan seluruh Malaysia telah membuat keputusan untuk memecat Tuan Guru Haji Muhammad Razi selaku Presiden Perangkap Guru Utama pada tahun itu juga. Oleh sebab itu, terbentuklah Persekutuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Malaysia yang kini diterajui oleh Dr. Haji Muhammad Razi Haji Hanafi yang merupakan anak keempat Allahyarham Ustaz Hanafi. Tuntasnya, jika disimpulkan terima kasih diucapkan kepada Ahmad Daniel bin Muhammad Faisal dan ahli-ahli EDK 1. Sebelum kita teruskan dengan pembentukan video yang lain, saya buka sesi ini untuk soal jawab. Sekiranya ada persoalan. Ada ke? Okay, kalau tak ada saya tanya soalan Boleh? Wakil DK1 tolong jawab Okay, saya tanya. Bagaimana Panglima Tok Rashid boleh memberi amanah kepada Encik Yahya yang berada di Perak untuk menyerahkan silat ini kepada anak cucunya yang berasal dari Kedah? Ada boleh DK1 tolong jawab? Oh, boleh, saya boleh. Baiklah, berkenaan bagaimana Encik Panglima Tok Rashid boleh menyerahkan amanah ini kepada Encik Yahya Said yang berada di Perak. Hal ini demikian kerana pada tahun tersebut, pada zaman tersebut di kampung Panglima Tok Rashid di Sungai Daun, Kedah, pada ketika itu mengalami wabak taun
Oleh sebab itu, Panglima Tok Rashid telah berpindah ke Riyadh, Perak, Taiping, Perak. Hal ini menyebabkan Panglima Tok Rashid telah mengajarkan kepada Encik Yahya bin Said. Oleh sebab itu, Panglima Tok Rashid sebelum telah memberikan amanah ini kepada Encik Yahya bin Said agar menyerahkan silat ini kepada anak cucunya yang berasal daripada Kedah kelak. Ya, itu jawapan daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Fatih bin Darmi. Baiklah. Baik. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan oleh saudara Fatih tersebut. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan selanjutnya kepada saudara Ahmad Anis bin Azman bagi LDK 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis iaitu saudara Ishraq Faik. Saya Ahmad Anis bin Azman selaku wakil daripada LDK 2. Okey, di LDK 2 kita akan teruskan dengan tayangan video yang berkaitan dengan peringkat asas, peraturan dan pantang larang seni silat cekak Hanafi. Jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan program kita dengan LDK 2, iaitu peringkat asas, peraturan semasa latihan dan pantang larang seni silat cekak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Failaki Daud. Kami merupakan pelajar Universiti Tun Hussein On dari unit khusus co-curriculum silat cekak Hanafi UTHM. Untuk video ini, kami akan menerangkan kaedah yang digunakan secara bebas pembelajaran bagi peringkat asas. Seperti yang kita tahu, terdapat 4 peringkat dalam pembelajaran silat cekak Hanafi. Saya mulakan dengan peringkat yang pertama, iaitu peringkat asas. Kesemua buah asas adalah berdasarkan 4 gerakan utama yang dipanggil kaedah A, B, C dan D. Buah asas terdapat untuk melindungi serangan tubuh dari asas kepala sehingga ke kaki. Pada peringkat ini, tangan dan kaki sama-sama digunakan untuk menangkis serangan lawan dari hadapan. Ini bermakna pada peringkat ini, penuntut berupaya untuk menghindarkan serangan lawan tetapi masih belum diajar kaedah-kaedah pukulan dan kunci yang intensif. Seterusnya, peringkat kedua iaitu peringkat jatuh merupakan sambungan kepada peringkat buah asas. Apabila penuntut telah mahir membuat buah-buah asas, maka semudahnya mereka dapat membuat buah-buah jatuh. Pada peringkat ini, setiap buah yang diajar sehingga sempurna termasuk teknik-teknik pemakan, kuncian dan menjatuhkan pihak lawan. Peringkat ketiga ialah peringkat potong. Selepas selesai pembelajaran buah jatuh, penuntut akan memasuki pelajaran peringkat buah jatuh pula. Ianya digunakan untuk menangkis semula buah jika silat cekak digunakan ke atas diri kita. Walaupun di peringkat ini, penuntut hanya diajar cara memotong buah-buah potong silat ini. Tetapi kaedah pemotongan yang ditunjukkan boleh digunakan untuk memotong segala rupa buah tangkisan walaupun bukan daripada buah-buah silat cekak pusaka Hanafi. Akhir sekali, peringkat keempat iaitu peringkat tamat. Ia adalah mempelajari keseluruhan teknik pertahanan dan serangan untuk digunakan secara praktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizuddin bin Ahmad Zaidi. Untuk sesi LDK hari ini, kita hanya akan fokus kepada peringkat asas. Ini untuk menarik minat adik-adik di luar sana untuk mengikuti silat cekak pusaka Hanafi. Berikut merupakan pantang larang yang sangat ditekankan jika anda bergelar penuntut silat cekak pusaka Hanafi. Pertama, tidak boleh derhaka kepada guru. Kedua, tidak boleh derhaka kepada ibu. Ketiga, tidak boleh derhaka kepada bapa. Keempat, tidak boleh bergaduh sesama ahli. Dan kelima, tidak boleh mencaci silat Melayu asli yang lain. Di sini saya ingin memberitahu beberapa peraturan yang perlu diikuti dalam kelas latihan silat cekak pusaka Hanafi. Sebelum latihan, pertama, datang tepat pada masa latihan.
Kedua, menggunakan pakaian menutup tubuh yang sesuai dan menutup aurat. Ketiga, membuat pemanasan badan. Dan keempat, bersalaman sesama ahli. Bagi semasa latihan pula, pertama, membuat latihan tangan pertama dan kedua. Yang kedua, membuat latihan kaki. Yang ketiga, menghormati sesama ahli. Dan yang keempat, fokus semasa latihan. Dan terakhir, selepas latihan, pertama, kita hendaklah mendengar penyampaian maklumat daripada tenaga pengajar. Dan yang kedua, kita bersalaman sesama ahli. Berikut adalah latihan tangan pertama dan kedua yang dimaklumkan tadi. Latihan tangan ini sangat penting sebelum memulakan latihan. Berikut pula latihan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Akil bin Ahmad Isam dan saya akan menerangkan 4 kaedah serta 20 buah asas silat cekak pusaka Hanafi. Itu kaedah A. Seterusnya kita akan bekerja ke kaedah B. Seterusnya kaedah C. Kaedah C ni untuk kaedah A, untuk kaedah A ni kita untuk menafsir serangan di bahagian terakhir sampai ke pusat. Bila masuk kaedah C tadi, tujuan dia kita untuk menafsir serangan daripada bahagian pusat dan ke bawah. Itu tujuannya. Dan seterusnya dan akhir kali saya adalah kaedah iaitu kaedah C. Kaedah C ni tujuan dia untuk menangkis serangan tak daripada muka ke atas. Itu tujuan kaedah. Daripada Saya mulakan dengan kaedah pertama, iaitu kaedah A. Adalah diilhamkan daripada gerakan doa. Seperti yang ditunjukkan daripada kaedah doa ini, maka lahirlah buah-buah pelajaran silat cekak pusaka Hanafi sebanyak 11 buah. Di antaranya ialah buah pertama, buah kilas belakang dan buah kidung kiri. Seterusnya, kaedah kedua iaitu kaedah B adalah diilhamkan dari gerakan qiyam dalam sembahyang. Daripada kaedah ini, maka lahirlah buah-buah pelajaran silat cekak pusaka Hanafi sebanyak 7 buah. Di antaranya ialah buah keputusan gayung patani, buah keputusan sending atas dan buah kuntau jatuh. Kaedah ketiga pula iaitu kaedah C adalah diilhamkan dari gerakan rukuk dalam sembahyang. Daripada kaedah rukuk ini, maka lahirlah buah-buah pelajaran silat cekak pusaka Hanafi sebanyak 3, iaitu buah kilas hadapan, buah keputusan telak dan buah keputusan mintau. Akhir sekali, kaedah keempat iaitu kaedah D adalah diilhamkan oleh gerakan takbiratul ihram dalam sembahyang. Buah empuk lahir dari kaedah ini. Di sini video menunjukkan sebahagian-sebahagian dari buah-buah asas.
tiga perkataan. Ini yang boleh kaedah asal pakai ni. Alright. Okey, seterusnya kaedah B. Okey. Okey. Wah. Okey. Kiri. Kalau jangan dia. Okey, okey. Kaedah B. Dan seterusnya kita kaedah B. Kaedah B panggil kilat tak dapat. Okey. Okey. Tak bagus. Dan di sini menunjukkan 20 buah peringkat asas silat cekak pustaka Hanafi. Buah pertama, buah keputusan gayung Fadani 4 pecahan. Buah keputusan sending atas. Buah kilas belakang. Buah kilas hadapan. Buah kidung kiri. Buah kuntau jatuh. Buah kuntau kiri dan kuntau kiri gantung. Buah kuntau kanan gantung. Buah hentak, buah keputusan silat harimau. Buah alih patah atas. Buah alih patah sudah pecahan 1 dan 2. Buah selendang. Buah gari pasuk dan gari gunting. Buah paras 3 pecahan. Buah keputusan pasung kemana. Buah keputusan terlak. Buah keputusan lintau. Buah empuk 2 pecahan. Dan akhir sekali buah uncur. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih atas majlis kita. Teruskan lagi dengan tayangan video yang seterusnya yang akan ditayangkan. Ini adalah berkaitan lagu rasmi seni silat Hanafi, pencapaian dan perkembangan dalam seni silat Hanafi. Assalamualaikum, saya Nur Hadilah binti Rostam sebagai wakil LDK 3
Bagi meneruskan program hari ini, mari kita lihat video mengenai tentang lagu rasmi pencapaian dan perkembangan seni silat cekak Hanafi. Dengan ini saya menyerahkan kepada saudari Adilah untuk menayangkan video tersebut. Ini saya nak menceritakan tentang lagu. Siapa je kan yang tak pernah dengar lagu? Mestilah kita nak dengar lagu kan, sebab kita nak lari sikit lah daripada hidup pikuk, suasana yang bising, yang stres, yang mengganggu otak kita kan. Okay. So kita nak dengar lagu yang happy sikit, yang relax kan. Okay. Kali ni saya bukan nak menceritakan tentang lagu apa lah. Bukan lagu K-pop ke apa lagu apa. Saya nak ceritakan tentang lagu rasmi silat cekak Pusaka Ustaz Hanafi. Lagu ni, kalau kita dengar sekali, kita tak jadi biasa, terus luar biasa sebab starting dia tu dah uprising tau, dia punya tempo. Sebab saya first time dengar dulu, tak, lagu ni pun dah bunyi gitar dia macam gitar, nangis sedap, okay. Then, dia punya lirik tu memberi kata-kata semangat tau. Lepas tu saya hayati lagu and lirik dia sekali. Dia punya lirik tu memberi saya punya jiwa ni feel up tau. Macam bangun balik saya punya jiwa yang lara ni kan, yang macam down sikit lah dulu. Okay, lepas tu saya hayati lirik dia, saya hayati tu, okay, dalam lirik ni mesti ada pengajaran, mengajar kita. Okay, dia punya lirik ni mengajar kita tentang tata susila kita dengar. Tata susila adat ni apa dengan masyarakat sekali lah. Kesepakatan kita and kita punya ilmu dalam mempertahankan diri. Sebab kita tak tahu kita punya masa depan, ke depan kita macam mana. So kita kena aware lah dengan surrounding kita. Okay, untuk kesepakatan ni, yalah tak ada sepakat macam mana kita punya negara nak maju, macam mana kita punya negara nak membangun kan. Okay. Tajuk lagu rasmi ni diberi nama Satu Suara Satu Hati. Tengok. Dia punya lirik and dia punya tajuk tu memang dah ngam lah. Okay, lirik ni, okay, first tajuk lagu ni dicipta oleh Aidi Alfian yang ditulis lirik oleh A. Aziz Darmawi dan dinyanyi pula oleh Zeli Anwar. Ilmu pernikahan sedia berkorban bakti. Bukan jalan Nabi perintah jadi diri, bukan bangsa berdiri. Ucapkanlah Nabi warisan suci murni, subur kekal abadi. Silat cekak Pusaka Hanafi kini semakin popular dan berkembang pesat. Video ini akan kongsikan kepada anda tentang pencapaian silat cekak Pusaka Hanafi. Pada tahun 2015 di Kuala Lumpur,
Puncak silat Malaysia dalam perlumbaan di besar dunia kemudian silat cekak peserta Hanafi mencipta rekod dalam sebuah rekod sekali dengan rekod penyataan paling lama. Rekod darjat silat biasa mendengar penyataan sebanyak 12,392 silat dari seluruh Malaysia yang diadakan di Stadium Merdeka telah melangkah sejarah sekaligus memartabat hasil panjang. Seni silat cekak pusaka Hanafi kini telah merajakan pelbagai pertandingan di seluruh Malaysia. Bukan saja silat cekak juga diperkenalkan di sekolah-sekolah, universiti maupun pendidikan. Media sosial juga memberikan hak yang besar dalam menaikkan nama dan memperkenalkan silat cekak. Mas? Terima kasih diucapkan kepada LDK 3 dan juga okey. Diminta sekiranya terdapat sebarang soalan boleh diajukan dalam ruangan chat atau onkan mic. Ada sebarang soalan untuk LDK 3? Ada. Okey. Saya nak tanya, berdasarkan pencapaian-pencapaian tersebut, adakah silat cekak dapat terus berkembang ke seluruh dunia? Ya, pada pendapat saya, silat cekak Hanafi ni dapat berkembang terus ke seluruh dunia. Sebab apa? Pada tahun 2015 ia telah mencipta rekod dunia dan seramai 12,393 orang telah terlibat dalam silat cekak ini. Sekiranya silat ini maju dan berkembang ke seluruh dunia, maka dia akan hampir mencecah berjuta-juta yang terlibat, orang-orang yang akan terlibat tersebut. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Nurul Hadilah binti Rostam dan juga yang bertanyakan soalan tadi. Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 10.19. Mereka tentatif kita akan berehat. Dan kita akan berjumpa kembali pada jam 2.30. Jadi minta para peserta untuk masuk awal sedikitlah ya. Oleh itu, anda dibolehkan untuk meninggalkan Google Meet. Akan kita berjumpa kembali pada jam 2.30. Okey, 2.30. Terima kasih.